Ya, kita bersua kembali untuk bercerita tentang bersempena dengan ibadah haji pada tahun ini dan sudah pastinya menjelang Hari Raya Ailadha ataupun untuk kita melihat Hari Raya Korban. Korban Untukmu disediakan Easy Korban dalam menyediakan beberapa pakej istimewa untuk ibadah korban bagi tahun ini. Bersama dengan kita adalah Ustaz Muhammad Amirul Kamaruddin yang juga merupakan pegawai syariah di Easy Korban. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Selamat. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sebagai permulaan mungkin boleh diceritakan tentang apa yang disediakan oleh Easy Korban pada tahun ini Ustaz. Baik, terima kasih Ismail. Okay, Alhamdulillah untuk tahun ini ataupun musim kurban pada kali ini, Easy Kurban kita semakin bergerak lebih jauh dengan kita menyediakan pakej-pakej kurban iaitu dalam dan luar negara. Okay. Dan sekarang ini memang kita mengajak para penonton Salat Pagi Malaysia untuk kita penuhkan kota-kota yang ada kurban dalam Malaysia dulu. Yang kita namakan sebagai korban tempatan. Kemudian kita juga ada korban di luar negara. Korban juga di Palestin, juga di Syria. So ada 4 pakej lah. Cuma kita nak sebutkan bila mana kita buat ibadah korban ini, kita kena faham betul-betul apakah tujuan ataupun niat sebenar kita melaksanakan ibadah korban. Kalau sebelum ini mungkin kefahaman kita kita melaksanakan ibadah korban itu adalah semata-mata untuk nak dapat daging ataupun nak agihkan kepada orang yang susah, beri orang miskin makan dan sebagainya. Sebenarnya Allah SWT letakkan tujuan sebenar ibadah kurban itu yang Allah sebut dalam Al-Quran, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai daging kurban ataupun darah yang ditumpahkan itu sampai kepada Allah SWT, tetapi yang sampai adalah walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai itu adalah ketakwaan kita. Jadi korban ini adalah untuk takwa. Korban ni kita buat untuk diri kita sendiri. Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita capai makam takwa itu kepada Allah SWT, bukan semata-mata nak bagi makan dan sebagainya. Ataupun kata nak korban ni bukan untuk sedekah. Perkara bab sedekah, bab agihan, bab bagi makan tu perkara yang kedua ataupun ketiga. Tetapi tujuan asal ataupun niat utama kita melaksanakan ibadah korban itu sesuai dengan perkataan korban itu dekat, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Selain daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah lagi antara kenikmatan untuk kita perolehi sekiranya kita melakukan ibadah korban dan juga mungkin menginfakkan rezeki kita itu untuk beribadah dalam kita melaksanakan ibadah korban ini? Betul. Bila kita sebut korban ni, yang Nabi sebut dalam hadis, mafhumnya setiap helaian bulu haiwan, setiap helaian bulu haiwan yang kita korbankan, yang kita sembelih untuk korban, setiap itulah pahala akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebesar mana ataupun banyak mana korban yang telah kita korbankan itu, maka begitulah banyaknya yang Allah SWT akan nak berikan ganjaran kepada kita dan Allah nak hapuskan dosa kita. Dan dalam masa yang sama, bila mana kita buat korban, kita tahu korban ini tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Why not kita tak gunakan kesempatan yang ada ni dalam kita melaksanakan ibadah korban ni, kita letakkan niat. Letakkan apa hajat kita. Mungkin tahun ini yang saya faham ada orang yang mungkin dia nak sesuatu hajat yang besar. Dia ada hajat nak kahwinkan anak ke, ataupun anak-anak yang nak dapat keputusan SPM cemerlang. Saya faham, mungkin esok kata silap saya keputusan SPM keluar. Jadi bila mana dia buat korban, ambil kesempatan ini untuk letakkan doa. Untuk letakkan hajat, ya Allah, mudah-mudahan dengan ibadah korban yang aku lakukan pada tahun ini, aku dapat keputusan anak aku akan dapat keputusan SPM yang cemerlang dan sebagainya, ataupun aku dapat melangsungkan perkahwinan ataupun memudahkan urusan-urusan aku dunia dan akhirat. Jadi letakkan ibadah korban ini tempat yang sesuai untuk kita nak letakkan niat, doa dan hajat kita. Itu sebenarnya. Jadi kita jangan rugikan bila mana kita buat korban hanya sekadar buat tetapi tak letakkan doa ataupun niat yang mana Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah korban ini, doa yang diterima, doa yang makbul, insya-Allah. Masya-Allah, amalan itu disertakan dengan niat yang baik dan juga doa. Betul. Untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk pakej Easy Korban yang disediakan untuk tahun ini, Ustaz, apakah antara pilihan-pilihan pakej yang boleh dinikmati dan juga ditawarkan? Okey, untuk pakej luar negara kita tawarkan dengan harga RM320 untuk satu bahagian lembu korban. Kalau yang dalam Malaysia, korban Malaysia ataupun korban global, korban lokal, RM750 untuk satu bahagian lembu. Dan selain daripada itu, kita boleh tengok ada pakej-pakej lain seperti pakej korban di Palestin ataupun korban di Syria. Dan 4 pakej ini yang kita tawarkan pada musim ini, dan kita akan beroperasi 7 hari seminggu untuk memudahkan pendaftaran anda bersempena dengan musim korban ini. Dan kita beroperasi ofis kita ataupun kaunter kita 8 pagi hingga 8 malam. Jadi
Mari sama-sama kita ambil peluang, pilih package yang mana yang kita berminat dan sebagainya, dan kita galakkan juga utamakan korban di tempat sendiri ataupun korban dalam Malaysia. Iaitu dengan harga RM750 untuk satu bahagian lembu korban, insya-Allah. Ustaz, di manakah boleh mendapatkan maklumat lebih lanjut untuk pilihan-pilihan package ataupun bagaimana untuk melaksanakan tujuan ini dengan Easy Korban? Okey, macam saya sebutkan tadi, kita beroperasi 7 hari seminggu sepanjang musim korban daripada 8 pagi hingga 8 malam, dan boleh datang ke pejabat kami di Batu Center Point. Kita boleh ceritalah segala benda lah berkaitan dengan pendaftaran, kat mana tempat nak buat apa semua. Dan kalau di sebelah selatan kita ada di Plaza Angsana Johor Bahru, tingkat 5, Easy Korban ada di sana. Kemudian kalau yang lebih suka secara jarak jauh ataupun secara online dan sebagainya, kita ada di website kita www.easykorban.org. boleh daftar di sana, segala info maklumat pun ada di website kita, ataupun di mana-mana media sosial, type saja Easy Korban. Kalau nak Google pun type saja Easy Korban, insya-Allah kita akan keluarlah maklumat-maklumat berkaitan dengan korban, insya-Allah. Saya tertarik dengan pelaksanaan ibadah korban di luar negara tersebut. Jadi bagaimanakah Easy Korban melaksanakan ibadah korban dan juga penyerahan daging-daging korban kepada golongan sasar ataupun golongan yang memerlukan itu? Alhamdulillah, kita selama kita beroperasi lebih daripada 15 tahun Easy Korban kita telah beroperasi 15 tahun, dan kita telah pun menyantuni lebih daripada 38 buah negara termasuk Malaysia. Dan antara negara-negara yang biasanya yang kita akan sampaikan dengan korban itu di sebelah benua Afrika lah, seperti di Chad, Kenya, Tanzania dan sebagainya. Dan kita masuk juga di kem-kem pelarian, kem-kem pelarian seperti mana kem pelarian Dadaab, kem pelarian Rohingya dan sebagainya, untuk kita sampaikan daging korban tersebut, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ustaz, juga pertanyaan berkenaan siapakah yang dikatakan sebagai layak dan juga harus untuk melaksanakan ibadah korban ini dalam konteks syariat? Okey, kalau kita tengok dalam dia punya syarat-syarat melaksanakan ibadah korban tu mesti ada Islam, sebab dia ibadah ni mestilah orang Islam, baligh, akil dan juga berkemampuan. Jadi kalau 4 syarat ini ada pada kita, maka bolehlah kita buat ibadah korban. Jadi kita nak sebut satu lagi. Syarat yang 4 ini saya rasa ramai yang dapat, ramai yang ada. Berbeza dengan kalau kita kata dalam bulan Zulhijjah ataupun dalam bulan waktu sekarang ini adalah musim haji. Orang berpusu-pusu buat urusan dan sebagainya, ada yang dah sampai pun untuk menunaikan ibadah haji. Mereka yang menunaikan ibadah haji, dia ada keistimewaan mereka sendiri. Ada raya mereka sendiri. So ada syarat-syarat mereka sendiri. Kita yang mungkin tahun ini bukan turn kita, bukan peluang kita ataupun bukan masa kita untuk menunaikan ibadah haji, maka yang ada pada kita adalah ibadah kurban. Ada syarat tadi, Islam, baligh, akil dan berkemampuan itu, maka laksanakan ibadah kurban. Sebab Nabi sebut, barang siapa yang ada kemampuan, ada kelapangan harta tetapi dia tidak melaksanakan ibadah kurban, maka Nabi kata fala ya kurban musallana, maka jangan dekati masjid kami. Maksudnya Nabi seolah-olah macam tak nak terima tetamu yang datang tetapi dia tidak melaksanakan ibadah kurban. Masya-Allah Ustaz. Easy Korban tahun ini juga akan kembali untuk bersama dengan mereka yang ingin melaksanakan ibadah korban. Berbanding 2 tahun sebelumnya kita berdepan dengan pandemik, jadi apakah mungkin kelainan sedikit yang ditonjolkan ataupun ruang pembaharuan untuk Easy Korban dan juga mereka yang ingin melaksanakan ibadah korban pada tahun ini? Okey, antaranya bila mana kita sebut tentang korban sekarang ini dah beralih pada pandemik ke endemik, dan kita berusahalah insya-Allah untuk sampaikan ataupun untuk memberikan sebaiknya kepada para pelanggan ataupun para peserta korban. Dalam masa yang sama, kalau mungkin sebelum ni 2 tahun kita orang tak dapat nak ke luar negara, tapi korbannya masih berjalan, korbannya masih berjalan, dan tahun ini insya-Allah saya sendiri pun akan ke luar negara untuk menguruskan ibadah korban, dan kita akan berikan yang terbaik. Tambah-tambah lagi kalau kata yang nak buat korban dalam Malaysia tu tak ada masalah lah. Dalam Malaysia kita tak bergerak ke mana, tapi yang luar negara ni insya-Allah kita akan berikan laporan, bukti pelaksanaan dan sebagainya, insya-Allah. Ustaz, ke mana nanti Ustaz? Saya dalam perancangan itu mungkin akan ke Uganda, insya-Allah. Alhamdulillah. Itu destinasi yang baru? Kita dah di Uganda tu kita dah 3 tahun. 3 tahun okey. Insya-Allah. Sekali lagi Ustaz, pesanan dan juga pengharapan daripada pihak Easy Korban untuk mengajak masyarakat di luar sana, khususnya mereka yang layak untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Okey, dalam setahun Allah SWT berikan 4 hari istimewa. 4 hari istimewa yang kepada umat Islam. Dan 4 hari itulah 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 4 hari ini
jemaah haji dapat. Ya. Sebab dia menunaikan ibadah haji, mereka dapat doa yang makbul, depan Kaabah boleh berdoa, di Padang Arafah. Kita yang tak pergi haji ni, doa kita 4 hari ni iaitu melakukan ibadah korban. Ya. Kita buat ibadah korban, kita doa dan kita dapat juga sama macam jemaah haji dapat doa yang makbul itu. Jadi 4 hari ni jangan sia-siakan, jangan rugikan. Datang Aidil Adha, laksanakan ibadah korban. Jangan biarkan Aidil Adha itu berlalu begitu saja tanpa kita melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah. Masya-Allah. Sama-samalah kita melaksanakan ibadah korban untuk sama-sama kita mendapat keberkatan di dunia dan juga di akhirat. Amin, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Amirul Kamarudin kerana bersama dengan kami, dan juga terima kasih kepada pihak Izi Korban dapatkan maklumat lanjut di paparan info yang tertera di kaca televisyen anda. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama.